Okey, kita akan sambung untuk mesin ringkas yang seterusnya. Umi nak pergi kepada takal. Okey, apa dia takal? Takal ada roda beralur yang bebas bergerak. Okey, nampak dia ada roda, satu bentuk bulat ni. Ada kawasan yang ke dalam yang kita boleh letak tali. Dia ada alur untuk kita letak tali. Okey, itu namanya roda beralur. Alright. So apa fungsinya takal ni? Okey, asal ada roda, ada kawasan beralur sini, kita panggil dia takal. Okey. Fungsi dia untuk tukar arah daya. So kita boleh tukar arah daya sama ada mengangkat beban secara menegak ke atas ke bawah. Daya tu boleh bertukar. Okey, ke atas ke bawah. Contoh, senang sangat takal ni. Contoh dia kita naikkan bendera. Dekat kawasan atas ni, dia ada roda beralur yang boleh letak tali. Itulah yang kita pegang tali kat sini ni. Okey, menaikkan bendera. Boleh ke atas, bendera boleh ke bawah. Okey. Seterusnya, menaik ataupun menurunkan timba perigi. Nampak dia letak tali, ada roda, ada kawasan alur untuk diletak. So dia boleh turunkan, boleh naikkan balik baldi. Okey, seterusnya kita tengok kat sini, kren untuk mengangkat barang yang sangat berat. Kat mana? Bukan kat sini, tapi dekat kawasan sini. Dia ada roda kat sini, okey. Lepas tu dia akan ada letak kat sini. Tapi ni tak tali lah. Ni wire yang kuat lah, besar dia letak atas ni untuk gantung. Okey, so takal adalah di kawasan sini. Takal. Alright, itu saja untuk takal. So tuaslah yang banyak sikit ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada baji. Baji ni senang. Okay, kita pergi kepada baji. Apa fungsi dia? Mengukir objek. Maksudnya baji ni tajam. Biasanya dia tajam. Memberhentikan gerakan objek, mencantumkan objek, memecahkan objek, memotong objek, besarlah menebuk lubang pada objek. Baji ni banyaklah biasanya kalau kita tengok kat sini kebanyakannya adalah pisau tu baji. Dia boleh membelah, boleh memotong. Okay, nanti kita tengok contoh baji. Mempunyai dua satah condong yang membentuk hujung yang tajam. Apa dia dua satah condong ni? Kita tengok. Contohnya paku. Okay, nampak paku hujung dia tajam. Dia boleh mencantum objek kayu dengan kayu. Okey. Pahat dua satah condong. So sebelah sini satu, sebelah yang satu lagi tu satu. Dia tajam, boleh gunakan untuk meratakan objek. Meratakan kayu. Penahan pintu. Dia ada dua satah condong. Okey, ni nampak satah condong maksudnya dia condong condong. Digunakan untuk salah satu dia memberhentikan objek. Okey, so penahan pintu. Terusnya kapak. Dia ada dua, dia ada ni satah condong, permukaan dia condong. Lepas tu tajam, gunakan untuk membelah objek. Tu baji. Baji senanglah. Ataupun kalau kat kehidupan seharian kita ni, ketip kuku. Ketip kuku tu kan tajam kan? So itu pun kita di dalam golongan baji. Okey, seterusnya adalah gear. Kita tengok gear. Apa fungsi gear? Okay, menukar kelajuan objek. Perlahankan ataupun kita nak lajukan. Contoh macam kat basikal ni. Okey, menukar arah pergerakan, memutarkan objek dengan mudah. Okey, contoh dekat basikal ni kita ada gear dia berputar. Itu gear. Contoh gear basikal, penggerudi tangan, pemukul telur kat sini pemukul telur kat kawasan ni. Dia gear lah, kita putarkan ni laju-laju. Okey, dia akan pukul telur. Jam tangan, gear-gear kat belakang ni ada banyak gear kan. Okey, jam tangan. Silinder bergigi. Ni jarang keluar lah. Okey, itu saja. Senang je kan? Okey, alright. Kita pergi kepada, Umi nak pergi yang last kali ni. Okey, kita pergi kepada satah condong. Okey, apa dia satah condong? Kita tengok satah condong adalah ada permukaan tinggi, ada permukaan rendah. Okey, satah condong biasa jumpalah. Fungsi dia untuk mengurangkan daya, untuk mengatasi daya graviti apabila menaikkan objek. So, guna dia adalah menaikkan barang ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya tangga ataupun jejambat. Okey, so
ada contoh tak? Dia tak bagi. Dia cuma bagi contoh tangga dengan jejambak ni adalah tata condong. Okay, contoh macam, ni bagi contoh lah ya. Kita ada kotak berat untuk dinaikkan atas lori. Nak naik atas lori. So nak naikkan ni susah kan? Jadi kita boleh letakkan satu tata condong. Okay, kita tolak je lah naik dekat atas lori. Senanglah dia membantu untuk menaikkan objek berat. Okay, seterusnya adalah skru. Skru ni tata condong berbentuk berbenang. Okay, ada benang kat sini. Okay, ada benang, berpilin mengelilingi satu silinder. So silinder tu bentuk dia bentuk silinder macam tu ya. Menyatukan dua objek. Macam paku tadi dia baji. Tapi kalau skru ni dia boleh cantumkan dua objek. Ada pilin-pilin ya. Ada berbentuk berpilin. Mengetatkan objek. Contohnya nut dan pasak. Ni nut, yang ni pasak. Jack kereta, jack kereta pun skru ni, ada yang berpilin ni, ada skru lah. Pengapit G kat kawasan ni dia ada skru, dia ada bentuk-bentuk berpilin tadi. Penutup balang, kalau awak tengok balang kuih awak kat sini dia punya ada alur dia kan. Itu adalah skru. Okey. Seterusnya kita tengok gabungan kepada 7 mesin ringkas tadi dia akan membentuk mesin kompleks. So mesin kompleks ni dia dah gabungan 2 atau lebih mesin ringkas untuk memudahkan kerja kita. Okey, contoh pada basikal. Basikal ni tadi awak dah tengok dia ada gear kat sini. Lepas tu dia ada juga kat sini ada gabungan, ada skru. Sini skru, dekat kawasan sini ada nut, ada apa tadi? Kita ada skru, ada kita ada kawasan skru kat sini. Lepas tu kita ada roda dan ganda dekat kawasan pedal kita ni kawasan pedal ni. Dekat kawasan kaki pengayuh ni ada roda dan ganda. Okey, contoh lagi pembuka tin. Pembuka tin tadi ada tuas kan? Ada tuas. Lepas tu ada apa lagi? Gunting. Gunting tuas ke berapa? Fulcrum kat tengah, tuas kelas pertama. Okay, lepas tu kereta sorong. Kereta sorong apa? Tuas juga. Tuas kelas keberapa? Beban kat tengah. Tuas kelas kedua. Lepas tu kita ada crane. Crane ni ada gabungan apa kat sini? Kita ada takal. Okay, dekat takal. Lepas tu kawasan ni nanti ada skru. Dia dah bergabung banyak. Dan jam tangan ada skru. Jam tangan bukan skru, jam tangan gear. Dia ada gabungan dalam tu. Alright, so seterusnya kepentingan mesin. Kenapa mesin ni penting untuk kita? Ni awak boleh fikir logik lah. Digunakan untuk komunikasi, lakukan kerja lebih cepat, senang nak bawa barang, senang nak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Kepentingan penciptaan mesin yang lestari. Okey, yang ni jarang lah. Soalan ni biasa kita boleh fikirlah logik. Okay. So kalau ada soalan yang ni, Umi nak korang rujuk nota untuk jawab. Okay, Umi tak nak sentuh lah part yang ni. Alright, itu saja untuk part mesin. Kita dah habis. Selepas ni Umi akan polish korang dengan soalan sahaja.